Kejol loba, kejol lobu, tuai padi, 3 tangkai. Kok kono komat jol lobu, kok tak mati, badan merasai. Luwak jolobu, luwak berundang, sejarahnya misteri, sukar dibongkar bila dikaji dengan teliti. Jelebu tamadun agung, luwak jolobu, luwak nan 9, terkenal ia di dunia, negeri kaya dengan budaya makmur dan sentosa. Asal usul nama tercipta, pelbagai kisah dikongsi bersama. Cerita lisan, cerita rakyat, untuk disimpan, untuk diingat. Inilah kisah asalnya usul, mendapat nama terpakai ia. Salam sejahtera Pak Tika. Oh, apakah yang Pak Tika sedang kerjakan? Kita menanam labu biar berhasil dan dapat dirasa bersama semua. Selang beberapa bulan, labu Pak Tika tumbuh subur hingga ke hulu Kelawang. Wah, subur sekali labunya sampai ke hulu Kelawang. Jadi, kawasan ini kita gelarkan ia Jalan Labu. Lama-kelamaan, jalan labu bertukar menjadi jelebu. Ketika moyang salih menjadi undang, jelebu bertukar menjadi sebuah luak yang merdeka. Maka terputuslah perhubungan antara Johor dan jelebu. Sejarahnya begini. Beta dengar, Datuk Darba ada seorang anak perempuan yang jelita. Benar tuanku, Seri Banun namanya. Dikatakan orang cantiknya tidak terperi. Termasyhur ceritanya di merata-rata tempat tuanku. Jika benarlah bagian dikata, Beta ingin sekali menjadikan Seri Banun sebagai isteri Beta. Utuskan rombongan untuk meminang Seri Banun. Sediakan segala kelengkapan untuk kerembau. Apa hajat kalian kembali? Cantik sungguh dan anom, bersanggul dengan kegetarnya. Buah masak sudah teranum, bunga di taman sudahkah berpunya? Akar memanjat pohon ara, nampak cantik berseri damai. Besarnya hajat tidak terkira, hendak memetik bunga di taman. Hujan lebat di Kuala Linggi melimpah airnya hingga ke tebing. Bukannya kami tidak sudi, bunga di taman sudah disunting. Kembali dari Rembau, utusan Sultan Johor mengkabarkan berita duka cita kepada Sultan. Ampun tuanku, ampun beribu-ribu ampun. Pinangan tuanku ditolak oleh orang kaya kecil. Niat
rasa beram, mengundang murka seorang raja, terasa marah penuh berdendam. Berani sungguh orang kaya menolak pendengar beta. Utus kau orang kaya kecil untuk menghadap beta. Menjunjung titah, tuanku. Apa yang terjadi? Ada titah daripada Sultan Johor yang berhendakkan orang kaya menghadap Sultan dengan segera. Ahmad, Apa ya, Bapak? ada titah yang Bapak ingin sampaikan. Apa? Wakilkah Bapak ke Johor untuk menghadap Sultan? Baiklah, Bapak. Amat sedia menurut. Ampun, tuanku. Patik anak orang kaya Rembang. Orang kaya meminta hamba datang sebagai wakil dirinya menghadap tuanku. Cis, biar sungguh orang kaya. Beta cinta kau untuk udara menghadap beta. Mengapa kamu yang kemari? Jawapan si Ahmad menjadikan Baginda semakin marah. Baginda menganggapkan dirinya dipandang rendah oleh penghulu Rembang. Tambahan pula, tiada siapa yang berani menolak kemahuan Baginda. Mengapa udara menolak pendengar beta? Wahai tuanku, Seri Banun telah bertunang. Adat melarang kita merampas tunang orang. Agama kita pun tidak benarkan. Beta tidak peduli. Beta yang berkuasa di sini. Mengapa kamu pula memberi titah kepada beta? Tuanku tidak boleh berbuat sesuka hati. Hidup kita dilindungi adat dan hukum agama. Diam! Tutup mulut kamu. Beta yang berkuasa di sini. Hamba akan terus bercakap walaupun pahit tuanku mendengarnya. Hulu bala ke sana. Datuk tangkap benda itu. Datuk Bendahara, Tuanku, apakah hukuman kepada rakyat yang menghina beta di khalayak ramai? ampun tuanku. Mengikut adat yang dipakai, sesiapa yang menghina sultan akan dipancung lehernya. Hulu bala ke sana, jalan ke perintah beta. Pancung oleh benda itu. Berita pembunuhan si Ahmad menggemparkan seluruh luak Rembang dan luak-luak yang lain. Apabila berita itu terdengar oleh moyang Saleh, beliau berasa amat aib kerana salah seorang undang luak telah dianiaya dan diberi malu bagaikan dibalik arang dibuka. Beliau lantas berjumpa dengan undang Rembang bagi mengatakan hajatnya. Orang kaya, benarkah si Ahmad telah dibunuh oleh sultan? Itu hanya berita palsu kan? Ya benar, Ahmad sudah tiada. Kejam sungguh sultan. Mentang-mentang mempunyai kuasa, Baginda boleh berbuat suka hati. Jangan risau orang kaya, aku akan menuntut bela untukmu. Terima Hutang darah dibayar darah. Terima kasih, Datuk.
Dengan penuh rasa dendam, Moyang Saleh mengarahkan angkatannya pergi ke negeri Johor dengan membawa 4 orang hulu balang gagahnya yang bernama Tok Beruang Hitam, Tok Laut Api, Tok Pauk dan Tok Gagah Lela Perkasa bagi menuntut bela. Cincang mampas, bunuh beri balas. Akhirnya Moyang Saleh dan angkatannya pun sampai di Johor Lama. Namun, ketibaan mereka itu tidak diperkenankan oleh Sultan Johor. Ampun tuanku, ampun beribu-ribu ampun. Ada tetamu di luar ingin bertemu dengan tuanku. Siapa yang ingin bertemu dengan beta? Moyang Saleh dan orang-orangnya tuanku. Apa hajatkan mereka kemari? Tidak tahu tuanku. Barangkali ingin menuntut bela atas kematian anak dia Undang Rembau tuanku. Beta tidak mau bertemu dengan mereka. Hulu Balang berjumpa dengan Moyang Saleh dan mengatakan bahawa Sultan tidak menerima sesiapa pun buat masa sekarang. Moyang Saleh berasa amat marah kerana Sultan tidak mahu bertemu dengannya. Lantas, beliau membawa orang-orangnya ke sebuah pusat di hadapan istana. Dari jauh menusur denai, suara unggas bersahut-sahutan. Kita datang hendak berdamai, mengapa musuh tuanku suakan? Hati rusuh jangan dicalar. Jika ingin bersengketa, orang kita pantang dicabar. Mari kami unduskan senjata. Ha, ha, ha. Oleh kerana Sultan Johor berasa amat takut, beliau lantas meminta agar Moyang Saleh datang masuk menghadapnya. Apa hajat kalian kemari? Hamba berhajat menuntut merdeka supaya Jelebu tidak lagi berada di bawah naungan Johor. Jika itu yang dihajati, beta perkenankan. Anehnya, Moyang Saleh tidak pula membagikan isu berkaitan pembunuhan si Ahmad, anak anda Undang Rembang. Sebaliknya, beliau menyatakan bahawa kedatangannya mereka itu adalah kerana ingin menuntut kemerdekaan supaya Jelebu tidak lagi berada di bawah naungan Johor. Keesokan harinya, pertemuan yang dihadiri oleh orang besar-besar dari Johor serta orang besar-besar dari Jelebu, Sultan Johor pun mengisytiharkan Moyang Saleh sebagai raja dengan gelaran Datuk Mandalika, Menteri Akhirul Zaman Sultan Jelebu. Mulai dari hari itu juga, Moyang Saleh tidak perlu menyembah mana-mana raja. Sebaliknya, beliau boleh mengeluarkan perintahnya sendiri di kawasan perintahnya di Jelebu. Tambahan pula, Moyang Saleh tidak perlu menerima naungan mahupun perintah daripada Sultan Johor. Dengan ini, beta isytiharkan Moyang Saleh menjadi raja dengan gelaran Datuk Mandalika, Menteri Akhirul Zaman Sultan Jelebu, dan beta isytiharkan Jelebu tidak lagi beraja ke Johor. Setelah selesai segala urusan di negeri Johor, Moyang Saleh dan angkatannya pun pulang ke Jelebu. Sejak itu, Jelebu tidak lagi beraja ke Johor.
Sama seperti halnya juga bagi semua luak di Negeri Sembilan. Hapuslah sudah hubungan kita, kita bebas dan merdeka. Adat pepatih terus dijunjung, bertuan langsung ke Minangkabau. Inilah riwayat dalam sejarah, lembaran silam dikongsi cerita. Apa yang baik jadi pedoman, panduan anak di masa depan. Sekian, terima kasih.